Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan Siksen akan membentangkan projek yang kami rancang, iaitu program teknologi kanak-kanak. Dan berikut merupakan senarai ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Hakim bin Muhammad Hassan Al-Tuhmi, Muhammad Amirul Alif bin Abdillah, Muhammad Ali Hafiz bin Muhammad, Muhammad Luqman bin Jamal Abdul Nasir dan juga Ahmad Irfan bin Hamad. Tajuk program yang kami rancang ini merupakan program teknologi kanak-kanak ataupun dikenali sebagai Protex. Pengenalan kepada program ini, kita dapat definisikan bahawa maklumat dapat memberikan salah satu kaedah untuk menyebarkan maklumat dan kesemua aspek kemajuan dalam teknologi maklumat berkait rapat dengan bahasa pengaturcaraan. Pengaturcaraan pula secara asasnya digunakan untuk menulis program komputer. Hal yang demikian telah membentuk satu inisiatif idea dalam usaha untuk memperkenalkan ilmu teknologi maklumat kepada kanak-kanak, dan ianya memberikan pendedahan dan mampu menarik minat kanak-kanak dalam bidang teknologi maklumat. Dan pada bahagian berikutnya akan dibincang dengan lebih mendalam oleh ahli-ahli kumpulan kami. Seterusnya kita pergi pada penyataan masalah ataupun objektif. Jadi objektif program ini, penyataan masalah adalah kurangnya pendedahan terhadap logika dan visual kepada kanak-kanak, dan objektif kami adalah untuk melahirkan minat kanak-kanak terhadap visual kreatif, daya pemikiran kreatif dan dunia teknologi maklumat. Ada dua program ataupun dua aktiviti. Yang pertama, kami akan lakukan satu program pengenalan kepada Scratch. Jadi Scratch ni adalah pengaturcaraan visual berasaskan blok yang disasarkan terutamanya pada kanak-kanak sebagai alat pendidikan untuk pengakodan. Dan kemudian kita ada aktiviti Minecraft for Education. Jadi aktiviti ini akan mendedahkan kepada ibu bapa dan kanak-kanak mengenai Minecraft edisi pendidikan yang merupakan sebuah platform pembelajaran berasaskan permainan yang mendorong kanak-kanak kepada kreativiti, kolaborasi dan penyelesaian masalah. Jadi kami gunakan Minecraft for Education ni kerana terdapat lebih daripada 150 negara yang menggunakan Minecraft ini sebagai kurikulum mereka. Jadi permainan ini mempunyai kursus yang merangkumi sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, iaitu STEM, pengakodan, sejarah, seni bahasa, kemahiran abad ke-21 dan banyak lagi. Kemudian kita pergi kepada input. Terdapat empat jenis input, iaitu kepakaran, kewangan, teknologi digital dan komunikasi. Dari segi kepakaran, kami akan mengadakan perbincangan antara pensyarah-pensyarah UTM untuk mencari idea dan solusi yang terbaik untuk memastikan idea projek mengenai program teknologi ini, program teknologi kanak-kanak dapat dilaksanakan dengan jayanya. Seterusnya, dari segi kewangan, bajet yang bersesuaian untuk melaksanakan program Protect yang dinyatakan seperti projek ini memerlukan bajet dalam lingkungan RM1,000 Malaysia untuk menjayakan program ini. Seterusnya, dari segi teknologi digital, kami akan memberi pendedahan kepada pelbagai jenis aplikasi yang bersesuaian sebagai bahan pendidikan. Contohnya seperti Scratch, aplikasi yang memberi peluang kepada anak muda untuk menerokai alam dunia teknologi maklumat yang sangat luas. Yang terakhir ialah dari segi input dari segi komunikasi. Dari segi komunikasi, para peserta akan disusun
mengikut kumpulan yang terdiri daripada 4 orang peserta dan 1 facilitator untuk menumpukan kepada agenda program protek ini. Kemudian daripada output program, durasi program yang dirancang adalah selama 4 jam bagi satu sesi untuk memastikan kesemua sesi dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jadi pada jam 8 pagi program dirancang yang pertama iaitu pengenalan terhadap Scratch. Di sini seperti yang kita tahu, peserta iaitu ibu bapa dan juga kanak-kanak pada lingkungan umur 8 hingga ke 12 tahun akan menyertai program tersebut. Program ini akan dilaksanakan daripada jam 8 sehingga jam 1 tengah hari. Seterusnya akan berehat, kemudian akan diteruskan lagi kepada program yang seterusnya iaitu Minecraft for Education yang juga berlangsung selama 4 jam dan kemudian akan berehat pada jam 6 dan bersambung semula pada jam 8 malam. Dan pada jam 8 malam itu akan dilakukan satu program yang mana mengenai coaching dan juga latihan secara verbal dari penggiat teknologi negara selama 1 jam lebih sehingga jam 9.30 dan dijangka pada jam 10 malam semuanya akan bersurat. Kemudian apa yang dapat daripada program ini adalah setiap kanak-kanak itu akan dapat bermain sambil berfikir semasa dan sepanjang program itu berlangsung. Hal ini dapat dilihat kerana kanak-kanak akan lebih kreatif dan inovatif apabila belajar sambil bermain kerana itu adalah sifat kanak-kanak. Kemudian ada juga serial latihan dan juga coaching yang dilakukan dengan teliti untuk membimbing kanak-kanak semasa penyertaan mereka. Kemudian terakhir, pihak kami juga akan memberikan tugasan yang mudah untuk diselesaikan kepada kanak-kanak sebagai latihan. Jadi dengan itu kanak-kanak akan berfikir secara kreatif dan kritis untuk melakukan dan melaksanakan dan mencari solusi kepada masalah yang diberikan. Sebagai contoh, ketika berada di Minecraft, Minecraft itu sendiri adalah merujuk kepada satu game yang mana memerlukan setiap player, pemainnya untuk discover, untuk menjelajah Minecraft itu untuk mendapatkan solusi. Jadi itu sahaja daripada output program. Saya akan serahkan part seterusnya kepada rakan saya. Keberkesanan daripada program ni dapat kita lihat daripada 3 aspek, iaitu jangka masa pendek, jangka masa panjang dan jangka masa sederhana. Daripada yang kita lihat, kesan daripada jangka masa pendek, kita akan dapat lihat daripada segi pembelajaran teknologi daripada cabang ilmu teknologi itu sendiri, iaitu kita dapat menjana idea yang kreatif dan inovatif serta mempelajari tentang teknologi terkini. Sebagai contoh, kita akan menyediakan satu platform iaitu Scratch. Kita akan menggunakan satu platform iaitu Scratch. Scratch ini merupakan platform asas-asas pengatur acaraan untuk bagi kanak-kanak, kerana platform ini menyediakan pembelajaran yang lebih kepada pembelajaran kanak-kanak agar ianya lebih mudah faham dan mudah dipahami oleh golongan kanak-kanak. Hal ini kerana asas-asas pengatur caraan memerlukan pemahaman yang berkesan agar ianya dapat digunakan pada masa akan datang dalam diri kanak-kanak. Seterusnya kita pergi kepada kesan jangka sederhana, iaitu kesan jangka sederhana kita akan dapat lihat dalam pembangunan pengetahuan teknologi dan mendidik kanak-kanak. Hal ini dapat dilihat dengan kecenderungan mereka semasa mempelajari pelbagai cabaran pengetahuan tentang teknologi. Sebagai contoh, semasa mereka bermain permainan Minecraft for Education, kita akan dapat lihat pelbagai bakat yang terpendam dalam diri kanak-kanak, seperti mereka mudah dan cepat hadam untuk bermain permainan itu kerana mereka telah bermain pelbagai permainan seperti itu pada masa-masa sebelum ini. Selebihnya, kreativiti dan kritis, pemikiran yang kritis akan dapat dibina dalam permainan ini kerana
permainan ini memerlukan daya kreativiti yang tinggi terhadap dalam diri kanak-kanak. Seterusnya kita pergi kepada jangka masa panjang. Jangka masa panjang kita akan dapat lihat dalam diri kanak-kanak dengan kita dapat melahirkan generasi yang berpengetahuan dalam bidang teknologi, dan ianya akan memupuk kemahiran yang amat berguna untuk negara dan ekonomi, kerana teknologi merupakan suatu bidang yang mempunyai kemahiran yang luas dan dapat membuka banyak peluang kepada sektor-sektor ekonomi, seperti sistem-sistem yang kita guna sekarang, seperti banking, pendidikan. Sistem-sistem seperti itu memerlukan tenaga kerja yang ramai untuk membuat sistem tersebut, kerana teknologi untuk membuat sistem tersebut memerlukan pengalaman dan daya kreativiti yang tinggi. Justru itu kanak-kanak yang dapat mempelajarinya teknologi lebih awal akan dapat melahirkan hasil yang begitu besar dan dapat melahirkan generasi yang celik dalam bidang teknologi. Seterusnya saya berikan kepada refleksi. Rumusan program. Secara ringkasnya, program Protect iaitu program teknologi kanak-kanak di Dewan MITC Melaka merupakan program kemasyarakatan yang melibatkan golongan kanak-kanak serta ibu bapa. Program Protect merupakan program untuk memberi pendedahan teknologi kepada kanak-kanak. Dengan program ini, kami dapat melahirkan minat kanak-kanak terhadap visual dan daya pemikiran yang rasional dan kreatif. Selain itu, dapat membuka minat kanak-kanak terhadap dunia teknologi maklumat serta melahirkan kualiti kanak-kanak muda yang berjaya pada masa hadapan sebagai seorang berdaya saing dalam bidang teknologi. Dengan program ini dapat bersesuaian dengan konsep transformasi nasional 2050. Dengan melakukan program ini, kami dapat mencokil bakat kanak-kanak dalam bidang teknologi. Kami sebagai kelemahan pula, kami mempunyai kewangan untuk melakukan program. Selain itu, masa yang diperlukan amat singkat kerana faktor pandemik. Seharusnya program teknologi kanak-kanak ini seharusnya dilaksanakan selama 3 hari. Tetapi program ini tidak dapat dijalankan selama 3 hari kerana aktiviti yang bertindak dengan program luar yang lain. Program ini mendapat sokongan kuat daripada pihak HEPA, UTM, pensyarah dan pelajar. Kesimpulannya, kami telah mempelajari kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Ini dapat membantu dalam proses penyelesaian masalah. Kebolehan ini membantu mengembangkan kemahiran berfikir agar dapat diamalkan dalam kehidupan seharian, yang terbukti membantu kami dalam pelbagai aspek dan membuat minda lebih terbuka untuk menilai aspek daripada setiap sudut. Dan sekali dapat disimpulkan bahawa program ini dapat melahirkan minat kanak-kanak terhadap teknologi. Terima kasih. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih.